Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah segmen podcast Minda untuk suai kenal bersama dengan calon pilihan raya negeri PRN untuk 12 Ogos ini, yang mana semua tahu sekarang tengah nak dekat PRN pada 12 Ogos ini. Jadi bersama saya dengan Zahid Rosdi, Rosanda. Hai, saya Afrina Shakira, calon untuk DUN N49 Sungai Kandis. Baik, semestinya saya rasa sangat teruja lah sebab dapat bersama dengan calon anak muda seperti Afrina. Jadi Afrina, bagaimana dengan Afrina? Apa khabar sepanjang berkempen ni? Walaupun tarikh berkempen belum lagi mula, tapi saya dah tengok dekat sosial media Afrina dah turun padang. Semalam saya tengok Afrina pergi tengok orang mancing. Betul. Betul. So far alhamdulillah, sepanjang kita bukan berkempen, kita just buat walkabout untuk tengok dari satu tempat ke satu tempat di Sungai Kandis, dan kita dapat berjumpa dengan penduduk, dengan aktiviti mereka. Yang semalam tu betul, aktiviti tu salah seorang penduduk di Taman Sri Andalas, dia memancing di tasik Bandar Puteri. So pergi menyapa dia. Memang itu dia punya hobi, dan memang dia datang kat situ every week, setiap minggu. Setiap minggu datang sana. Betul. Jadi Afrina, latar belakang Afrina. So boleh tak Afrina ceritakan sedikit tentang latar belakang Afrina sampai macam mana boleh join dalam bidang politik? Okey, boleh. Kepada yang tak mengenali saya, nama saya Afrina Shakira Sharif. Saya adalah calon daripada Parti Muda untuk DUN N49 Sungai Kandis, dan sebelum ini saya adalah seorang kejuruteraan mekanikal, dan saya graduate daripada Universiti Tenaga Nasional di Putrajaya. Saya tak pernah ada penglibatan ataupun history dalam politik sebelum ni. Tapi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, sejak Parti Muda ditubuhkan, Parti Muda membawa politik dasar dan juga politik khidmat yang amat dekat dengan hati saya. Jadi itu yang membuat Afrina lebih mudah untuk menerima, dan Parti Muda banyak on the ground dengan the community service tu banyak on the ground. Jadi itu yang membuat Afrina tertarik dengan Parti Muda sendiri. So Afrina dalam kos mekanikal kan? Jadi sebenarnya mekanikal jurutera kan? Betul, kejuruteraan. So Afrina, macam mana Afrina sebenarnya dari kos kejuruteraan tu, macam mana boleh masuk dalam bidang politik? So rasa macam nak tahulah dekat situ kan, sebab macam kos berbeza. Afrina boleh jadi engineer kalau ikutkan kos lah. So sebenarnya macam mana Afrina boleh join dalam politik ni? Adakah Afrina tengok dari gerak kerja muda yang boleh buatkan Afrina tertarik nak join muda? Ada beberapa similarities, persamaan antara bidang kejuruteraan dengan politik, di mana bidang ini selalu didominasikan oleh lelaki. Ya, betul. Jadi kenapa juga Afrina masuk join politik? Satunya, ya betul, disebabkan Parti Muda amat menggalakkan anak muda, dan dia amat mengetengahkan pimpinan wanita, di empower one another. Jadi itu yang membuat Afrina rasa selesa berada di dalam Parti Muda, dalam form untuk perkembangan Afrina secara peribadi. So Afrina antara salah seorang lah anak muda dari muda yang boleh ketengahkan pandangan anak muda. Afrina juga mungkin boleh jadi suara untuk anak muda dekat Malaysia ni kan. Betul, insya-Allah. So macam mana dengan dari segi politik pula, macam mana dengan pengalaman Afrina? Sebenarnya Afrina dah join muda ni berapa tahun? Sejak daripada pertubuhan muda ke ataupun macam mana? Okey, Afrina join Parti Muda adalah sejak daripada COVID pandemik, daripada lebih kurang 2 tahun yang lalu. Jadi waktu tu Afrina masih buat final year project. Pandemik tu kita dalam keadaan lockdown. Jadi kita tak boleh keluar ke mana-mana, dan Afrina tengok pada masa tu keliling ataupun jiran Afrina, ada jiran yang
tidak mencukupi makanan sewaktu tu. Dan ada yang dah start keluar bendera putih, dah start pacak bendera dekat putih sebab kat depan rumah. dulu selalu gak ada orang waktu Covid lah. Waktu Covid ramai yang pacak bendera putih. Betul. Tanda dia orang dah kehabisan stok Betul. makanan. Betul. So dekat situ orang dekat jiran-jiran tu pun tahulah, dia orang ni dah kehabisan stok Ya, makanan. betul. Dia orang ni dah itu ini mungkin dia orang ada masalah. Betul. So dekat situlah masyarakat tahu macam mana mereka nak tolong tu. Betul. Mereka berpandukan Bendera putih tu. Betul. bendera putih Betul. tu. Jadi masa saat tu lah Afrina berfikir macam mana cara ni yang Afrina boleh contribute dan membantu persekitaran ataupun penduduk dalam Sungai Kandis. Jadi dan waktu tu kita tahu Parti Muda adalah satu parti yang bergerak aktif di dalam social media. Jadi kita nampak dia start hantar food basket merata-rata tempat. Jadi Afrina sendiri DM Parti Muda punya account. Jadi Afrina tanya whether Afrina nak jadi ahli. Ya, betul, volunteer, sukarelawan masa tu. Sukarelawan lah. Pernah berminat dalam politik, tak pernah So orang baru sekarang ada betul. sinar lah. Betul. Tapi bila mulanya Parti Muda ni ditubuhkan dan Afrina masuk dalam kumpulan Parti Muda ni, diorang banyak membantu and we empower one another. That means daripada Afrina tak tahu apa-apa, daripada zero, kosong, sampailah ke hari ni Afrina sentiasa ada orang yang guide, yang tahu mendorong Afrina dalam ilmu-ilmu politik. Secara jujurnya Afrina tak pernah terfikir sejauh ni. Tapi sifat yang mungkin Afrina bawa sampai hari ni adalah sifat mencuba. Afrina suka mencuba. Belum cuba belum tahu kan. Betul. Sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Yeah. Dan kita nak pastikan kita tahu sejauh mana kebolehan kita tu sebenarnya. Jadi banyak-banyak parti dekat Malaysia ni, kenapa Afrina pilih muda juga? Sebab prinsip dasar dan politik khidmat yang Parti Muda bawa adalah macam Afrina bagi tahu, amat dekat dengan hati Afrina. Dan Afrina rasa sangat selesa dikelilingi dengan pemimpin-pemimpin muda yang ada. It makes me feel like home. Parti Muda ni makes me feel like home. Kiranya macam hubungan dalam parti tu sangat erat lah, macam family. Betul. Faham. So sebab tu lah antara salah satu sebab Afrina memilih Parti Muda. Betul. Okey, faham. Dah join Parti Muda, dah dicalonkan sebagai wakil muda. Jadi kenapa Afrina pilih Sungai Kandis sebagai tempat Afrina bertanding waktu PRN nanti lah? Okey, sebab antara sebab yang Afrina pilih Dun Sungai Kandis sebab Afrina dibesarkan di Dun Sungai Kandis selama lebih kurang 20 tahun dah Afrina di Dun Sungai Kandis. Jadi Afrina memang orang Sungai Kandis lah. Betul. Afrina adalah anak jati untuk orang Dun Kandis. Sungai Orang Kandis. Kandis juga. Sungai Kandis. Orang Kandis juga. Betul, Dun Sungai Kandis. Jadi Afrina kalau boleh nak melihat lebih banyak lagi penyelenggaraan pembangunan yang ada di Dun Sungai Kandis, sebab Dun Sungai Kandis berpotensi besar dalam dia punya pembangunan, infrastruktur. Dia pun dekat dengan bandar. Betul, kan? dia dah betul-betul border dengan bandar. Dia dah semi bandar, jadi dia dah betul-betul border dengan Shah Alam. Dari sudut pandang Afrina, tahu tak tugas-tugas sebagai wakil rakyat? Okey. Sebagai tugas-tugas wakil rakyat, ya, Afrina faham. But perkara yang utama kalau sebagai contohnya ADUN, yang paling penting adalah untuk mengenal pasti isu-isu yang ada di setempat. Bagi Afrina itu adalah benda yang pertama yang mungkin Afrina akan lakukan untuk mengenal pasti isu-isu yang ada di setempat dan pastikan isu-isu boleh diperbaiki secepat mungkin. Tanya dengan penerimaan orang ramai dekat situ. Alhamdulillah, sejak kami turun di lapangan, penerimaan penduduk di Sungai Kandis adalah amat baik.
diorang amat teruja sebab bila ada anak muda yang boleh merepresentasikan di dalam golongan politik ni. Okay, faham. Afrina pun tahu kan, ramai yang figura penyandang utama dekat waktu Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis, Muhammad Zawawi, sangat dekat di hati masyarakat Sungai Kandis. Lepas tu antara nama calon yang pernah disebut-sebut menjadi calon di Sungai Kandis adalah Tengku Zafrul kan. Semua orang kenal Tengku Zafrul. So tu merupakan antara nama besar lah dekat Malaysia ni yang mungkin menjadi Zawawi pun dah jadi calon kan dekat Sungai Kandis. Tengku Zafrul disebut-sebut baru ni untuk jadi calon di Sungai Kandis. Jadi apa kelebihan yang Afrina ada untuk tewaskan calon-calon yang lain dekat Sungai Kandis untuk memenangi hati rakyat? Bagi Afrina, apa jua pun ini berbalik kepada pengundi. Apa yang mereka mahukan. Bagi Afrina, apa yang Afrina nak ketengahkan adalah nilai dan polisi yang Afrina bawa. In the end of the day, it has to go back to the voters. Berbalik kembali kepada pengundi. Baik, apa pembangunan yang Afrina nak kena pasti untuk dimajukan sekiranya Afrina berjaya ataupun berjaya menang lah di Sungai Kandis nanti? Sebalik daripada infrastruktur, penyelenggaraan dan pembaik pulih, Afrina nak pastikan ekonomi dan agriculture diketengahkan di dalam Dun Sungai Kandis sebab potensi untuk keusahawanan dan agriculture adalah tinggi di dalam kawasan Dun Sungai Kandis tersendiri, dan untuk pastikan anak muda juga terlibat sama di dalam kancah keusahawanan ni. Kancah keusahawanan lah. Tadi Afrina ada kata nak bangunkan agriculture. Apa yang ada dekat Sungai Kandis? Okey, agriculture yang kita boleh lihat di Dun Sungai Kandis adalah antaranya penanaman. Sebagai contohnya, di jalan kebun kita ada tanaman nenas, kita ada kebun nenas. Jadi itu antara salah satu contoh penanaman seperti pertanian. Yang tu yang Afrina nak galakkan lebih orang ramai dan anak muda untuk teruskan. Okey, so pesanan daripada Syed Saddiq untuk Afrina sebagai calon PRN nanti dekat Sungai Kandis. Presiden ada memberi amanat kepada seluruh calon-calon, di mana kita ada 20 orang calon. Jadi beliau memberitahu bahawa kami ini adalah satu parti politik yang baru, dan ada sesetengah daripada kami tidak mempunyai pengalaman politik pun sebelum ni. Jadi untuk memperjuangkan dalam pilihan raya ni, kita harus mempunyai semangat yang kuat dan memastikan kita sentiasa berpegang kepada prinsip dan polisi yang kami bawa. Jadi sebagai calon untuk Sungai Kandis nanti, apa harapan Afrina dan juga pesanan Afrina dekat rakyat Sungai Kandis nanti supaya Afrina dapat memenangi hati mereka di Sungai Kandis nanti? Jadi apa harapan Afrina? Okey. Bagi Afrina kepada pengundi di Dun N49 Sungai Kandis, Afrina mohon agar pengundi dapat menilai dan juga memberi Afrina peluang dalam membawa manifesto ataupun polisi dan dasar yang Afrina akan ketengahkan di Dun N49 Sungai Kandis. Okey, baik. So dengan harapan Afrina tadi, maka berakhirlah kita punya rancangan podcast Minda kita pada hari ini. So saya nak ucapkan terima kasih kepada Afrina. Terima kasih banyak-banyak sudi hadir dalam program podcast Minda kita. So insyaAllah mungkin nanti ataupun minggu depan kita akan adakan lagi untuk program podcast Minda. So terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak Eji. InsyaAllah kita bertemu kembali. Okay. So terima kasih. Okay. Assalamualaikum.